anda punya akaun Gmail. So, saya telah login. Bila anda telah login, dia akan keluar macam ni lah. Akan ada 9 kotak. Di sebelah kanan atasnya ada 9 kotak. Anda tekan kotak ini dan anda akan jumpa drive. Anda tekan drive itu. Google Drive ni dan juga Gmail yang anda dapat adalah diberi percuma sebanyak 15 GB. Selepas itu dia akan minta bayar lah. Minta bayar saya dengan Google ni memang saya bayar tiap-tiap bulan lah. Ini akaun yang selanjutnya. Berapa banyak Encik Aizat punya akaun? Tuhan dan malaikat saja yang tahu. Wow. Okey, katakanlah anda nak mulakan proses ini, pertama anda mesti membuat folder. So saya mulakan folder yang pertama, saya letak kosong. Saya tulis, awak kelas apa? KPEB Umar 2021. Contoh. Saya akan buat satu folder. Selepas saya dah siap folder itu, saya akan klik folder berkenaan. Sebab saya nak letak bahan-bahan analisis data di dalam folder ini. Jelas Anda boleh tekan new dan anda boleh tekan Google Form. Tak nampak? Ya, ada sorry. bayang-bayang. Ada bayang. Bayang mekar di dalam. Okey, anda pergi kepada new folder, lepas tu new form. Okey, saya akan tunjukkan contoh yang lebih kurang samalah, iaitu penyiasatan penyakit berjangkit bawaan makanan dan air. So dekat sini saya akan letakkan borang siasatan. Okey, borang siasatan So borang siasatan ni saya akan bahagikan pula kepada 2 section. So section yang pertama adalah sosio demo, samalah sosio demo. Okey, yang kedua adalah misal kata saya cerita pasal environment teruslah. Sosiodemografi lah. So saya tak nak melanjutkan cerita, tapi basically sosiodemografi awak tahu kan apa cerita dia? Ke awak first time buka ni? Oh, first time. Okey, kalau first time saya ajarlah. So bila anda pergi kepada apa yang dipanggil sebagai Google Drive ni, yang pertama anda akan nampak dia ada question dengan responses. Di sini anda akan letak judul, tajuk. Anda boleh namakan juga judul dan tajuk borang online anda ni. Kemudian di bawah ni adalah default question yang diberi oleh Google. Anda boleh tukar jenis soalan. Contoh macam ni saya boleh tukar daripada multiple choice kepada bentuk yang lain. Contoh yang pertama tadi kita nak tanya nama orang kan. Kita ambil ialah short answer, betul? So kita letaklah di sini nama. So orang akan letak namanya di dalam borang yang kosong tu, nanti dia letak nama. Okey? Orang yang letak tu sama ada investigator ataupun self-administered. Self-administered maknanya kalau orang atau responden tu boleh isi sendiri. Alright? So saya akan tekan required sebab dia wajib. Kemudian saya akan buat soalan nombor 2. Soalan nombor 2 saya akan tekan add question lah. So question yang kedua, misal kata saya nak tentukan adakah responden ini case ataupun control. Contohlah, saya akan letak status. So saya akan letak di sini case dan saya letak lagi satu kawalan lah. Kawalan. Kemudian saya akan tekan required juga. Okey, saya buat ringkas je, saya buat ringkas je. Kemudian soalan yang ketiga. Katakanlah soalan yang ketiga ni saya melihat kepada simptom. Okey, simptom ni pula saya bukan buat kepada multiple choice. Saya buat kepada bentuk check pandai, check box. So check box saya akan tulislah simptom-simptom yang dialami oleh responden. Pertama lawyer yang awak cakap tadi, yang kedua muntah, yang ketiga demam, dan last kali adalah cirit. Contohlah, contoh cirit Saya akan tekan required. Okey. Contohnya tidak ada, tulis NA lah. NA not applicable. Sebab mungkin orang tu memang tak ada simptom, tapi masuk hospital sebab gila, saya kata. So kita akan rule dia daripada kita punya epidemiological link. Okey, add another question. So question yang berikutnya adalah contoh yang saya namakan sebagai drop down. Drop down ni yang saya maklumkan kepada anda. Dia adalah benda yang perlu yang ini adalah contoh benda yang perlu dipilih. Katakanlah senang, pilih dia jantina lah. Jantina, lelaki, perempuan. Perempuan. Bagus perempuan ni. Dia ada macam-macam istilah dia. Bila budak-budak sekolah dipanggil perempuan. Bila dah besar panggil wanita, betul Bila dah tua panggil nenek kebayan. Tak adalah gurau je Okey. Kemudian add another question. So saya buat yang satu page sahaja. Another question ni anda boleh letak di sini ataupun anda nak gunakan page yang lain. Tengok ni. Aku cakap, kau cakap macam mana kau nak tahu ni?
Katakanlah saya nak buat pasal jenis makanan tadi, betul? Tapi saya tak nak letak dekat sosiodemografik. Saya nak letak dekat section yang lagi satu. Saya tekan add section. Dekat sini saya letak makanan. So dia akan diasingkan lah. Okay. Kemudian di makanan ni pula saya tekan add question. Katakanlah soalan yang pertama ni adalah berkonsep gambar. Letak gambar. So letaklah gambar. Berdasarkan gambar berikut, makan ke tak makanan yang ditunjukkan di gambar ni? Contoh. Boleh. Yes. Katakanlah anda nak lebih mencabar, anda boleh letak video. Dengan video makanan ini, adakah anda makan atau tidak makan? Contoh. Pun boleh juga. Tapi nak lebih senang, saya akan tukar kepada apa yang dipanggil sebagai multiple choice grid. Multiple choice grid ni saya biasa guna apabila kita nak tahu status makan. So saya akan senaraikan jenis makanan. Nasi, lemak. Lagi? Nasi goreng. Tadi kau makan lain, ni makan lain. Bagus lah. Ada dua asrama punya ni lah. Telur goyang. Sausage lah sausage. Lagi? Bihun. Bihun sup tadi tak silap saya. Bihun sup. Lagi apa lagi? Air Milo Air mata air. Memang ada. Okay. So yang ini contoh saya buat tidak. Okay, selesai. Setelah selesai, anda boleh explore The sky is the limit. So, please explore accordingly. Let's say you want to change it into another form, you can go to the tick box grid. Means that there are a few choices. Berikut adalah senarai makanan yang dimakan atau yang anda minati untuk makan. Kambing masak lemak. Cicak masak rendang. Contoh, tanda lah. Lipas masak asam pedas misalnya kata. Dan lain-lain lah. Date lah. Time. So, anda boleh letakkan date. Contohnya, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa jadi macam ni? Saya dah tertukar Dah tertukar lah. Semudah itu saja tertukar. Itulah kelemahan dia. Apa dia tadi? Boleh, tapi nanti takut dia terlari-lari. Ya. Nasi goreng, air Milo. Lagi apa lagi? Okey, ya tidak. Okey, kalau anda nak pakai phone sebenarnya saya tak galakkan lah sebab bila pakai phone kadang-kadang dia terlari-lari lah terlari-lari. So yang ini anda boleh letak date lah. Hari, tarikh, mula sakit. Okey. Dan yang terakhir, duplicate. Anda ambil masa lah. Masa mula sakit. Okey. So nak letakkan ayat pula. Katakanlah ini kan nanti ada orang yang tak sakit kan. Kita akan letaklah. Jika tidak sakit, letak tarikh 1 hari bulan 1 2021. Senanglah. So kita tahu ini semua adalah tarikh yang tidak berkenaan, yang kita tidak akan analisis nanti. Dah siap? Ni borang dia dah siap. Nampak tak nampak ni? Kau nampak kau kerti buat tak kerti buat, kau pastikan kau kerti buat Dah siap borang ini, maka anda tekan biji mata Freemason ni. Freemason. Preview. Tekan dia akan keluar view form. Nampak ni atas ni tulis apa? View form Saya agak cepat sikit sebab dah nak pukul 5, tapi kalau tak sempat kita boleh sambung minggu depan. Jangan risau. Kemudian betul. Link yang panjang ni awak akan share kepada kawan-kawan awak. Tapi link ni panjang sangat. Sampaikan kalau nak bagi kawan-kawan, okey, kau tolong tulis link aku. Mana link kau? Docs Google Form /DE 1F huruf besar A huruf besar L. Memang tak praktikal. So anda boleh gunakan link shortener. Link shortener yang biasanya digunakan di kolej ini adalah bit.do lah. Saya dulu selalu pakai bit.do. Jadi semua orang pakai bit.do. So saya tukar dah. Saya pakai bit.ly. So pun ramai juga orang pakai bit.ly. Saya tukar juga. Saya pakai nak.la. Tak ada masalah. Cuma saya suka gunakan bit.do sebab bit.do adalah boleh custom belakang dia. Custom. Bit.do / apa? Contohnya apa? Food. Food size 1, 2, 3. Contohlah. I'm not a robot. Ya Allah. Bot pula. Tak, dia detect saya sebagai spam ni. Okay. Shorten. Lah. Sekarang ni kena register ke? Dulu tak payah register pun. Apa dia? Banyak duit. Tak apalah, saya pakai Google lah. Google URL Shortener.
Sama je. Mana-mana benda yang penting dia adalah benda yang panjang untuk dipendekkan. Ada benda yang bagus, panjang, biar panjang. Ada benda yang panjang kena pendekkan. Faham? Ini adalah contoh benda yang panjang perlu dipendekkan. Nak.la. Kenapa korang ni lucah sangat? Janganlah. Allahumma salli ala Muhammad. Macam itulah. Nanti anda pendekkan. Nanti dia pendek. Faham nanti link tu jadi pendek. Lepas link tu jadi pendek. Sekejap, saya try pendekkan. Tak, sebab saya tak ingat dia punya username. Saya try login yang ni, bit.ly. Okey, dah. Nanti awak pendekkan je lah. Tu je. Faham Register lepas tu pendekkan. Selepas anda dah memendekkan, maka anda boleh hantar ke dalam phone. Anda boleh hantar ke dalam smart devices. Anda boleh hantar ke dalam Facebook, dalam social media, dalam anda punya Twitter dan sebagainya untuk tujuan latihan lah. So yang untuk tujuan penggunaan Google Drive ni adalah wajib juga anda buat Cuma saya harap dapat responden yang lebih banyak lah berbanding dengan yang AppInfo. Sebab AppInfo of course dia ada kesukaran sikit nak mengolek datanya tu. Tapi saya dah bagi tahu dua option tadi. Option pertama, anda berikan peluang kawan-kawan anda menjawab pada questionnaire awak sendiri di PC awak. Ataupun awak share borang soal selidik awak kepada mereka dan mereka collect kemudian pulang balik kepada awak. Yang perlu diberi dan dipulang balik itu adalah XML file. XML file XML file tu akan ada dekat dalam template, di dalam anda punya template folder, di dalam anda punya software AppInfo. Nanti tengok video saya yang saya pernah terbitkan dan saya tunjukkan tadi. Kalau anda tengok betul-betul video tu, insya-Allah akan ditunjukkan dekat mana sebenarnya form yang anda telah create. Okey? So itulah lebih